Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 7 ingin membentangkan hasil pembincangan kami yang bertajuk Krisis Sistem Kekeluargaan dan Tingkah Laku Moral dalam Era Modernisasi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Siti Nur Aina binti Zahari 1202-631. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Siti Nadhirah Mita Azian. Nombor matrik 1202632. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Zulkifli. Nombor kad matrik 1202633. Assalamualaikum, nama saya Nurkhalia Peti Hussein, nombor matrik 1202635. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nurul Anis binti Cik Rahim. Matrik nombor saya 1202636. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Qayyum bin Nurdin. Nombor matrik 1202637. Baiklah, kita mulakan dengan pengenalan. Krisis. Krisis adalah pergaduhan, pertengkaran dan berlaku ketidakharmonian dalam sesuatu organisasi. Krisis bagi kepada dua, iaitu kesan positif dan kesan negatif. Kekeluargaan pula ialah sekumpulan manusia yang dihubungkan dengan pertalian darah, perkahwinan ataupun hak penjagaan. Kekeluargaan terdiri daripada suami iaitu bapa, isteri iaitu ibu, anak-anak iaitu abang, kakak dan adik. Tingkah laku moral pula ialah budaya, sikap, emosi, nilai, moral, kewibawaan, hubungan baik, hipnosis, wujukan paksaan atau genetik yang dikaji dengan psikologi, pekerjaan, sosial, sosiologi, ekonomi dan antropologi. Baiklah, seterusnya kita teruskan kepada objektif kajian kita. Kajian ini dijalankan merujuk kepada beberapa objektif, iaitu antaranya ialah yang pertama, objektif pertama ialah menjelaskan definisi krisis sistem kekeluargaan dan tingkah laku moral dalam era modernisasi. Objektif kedua, mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan tingkah laku moral berlaku dalam institusi kekeluargaan. Dan objektif yang ketiga, menghuraikan langkah-langkah dalam menangani krisis sistem kekeluargaan dan tingkah laku moral dalam era modernisasi ini. Seterusnya, saya akan membahaskan tentang skop kajian. Kajian ini dibuat untuk mengenal pasti definisi kekeluargaan dan definisi bagi tingkah laku dari segi perspektif Barat dan Islam. Selain itu juga, dalam skop kajian ini kita akan dapati faktor-faktor apakah yang menyebabkan berlakunya krisis sistem kekeluargaan dan tingkah laku moral dalam era modernisasi. Setiap permasalahan pasti ada jalan penyelesaiannya. Oleh itu, di dalam skop kajian ini kita akan dapati langkah-langkah bagi jalan penyelesaian untuk kajian ini. Skop kajian ini hanya terhad dan tertumpu kepada beberapa iaitu individu, ibu bapa dan anak-anak. Ini kerana mereka adalah golongan yang awal untuk diberi pendedahan untuk mengenal pasti krisis dalam sistem kekeluargaan dan tingkah laku moral dalam era modernisasi dari segi perspektif Barat dan juga Islam. Okey, seterusnya ialah tentang kajian literature, iaitu menerangkan tentang kajian mengenai sistem krisis sistem kekeluargaan dan tingkah laku dalam era modernisasi pada masyarakat masa kini, terutamanya dalam kalangan ahli keluarga, remaja dan sebagainya. Seterusnya. Okey, ini adalah merupakan contoh penulisan jurnal dalam kajian kami. Yang pertama,
Faktor-faktor sistem kekeluargaan yang diperoleh melalui Muhammad Roshdi Yusof tahun 1993. Yang kedua, masalah tingkah laku melalui laporan Muhammad Nazar Muhammad tahun 1990 serta buku yang berjudul The School and the Behaviour. Yang ketiga pula ialah cara-cara mengatasi sistem krisis kekeluargaan melalui perspektif syariah dan Akta Undang Keluarga Islam iaitu Wilayah Persekutuan pada tahun 1984. Akhir sekali ialah menurut laporan disiplin tahun 2001 Unit Hal Ehwal Pelajar Kementerian Pendidikan Malaysia menerangkan tentang statistik masalah tingkah laku remaja di Malaysia ini. Seterusnya, kita akan meneruskan dengan metodologi kajian. Metodologi kajian atau lebih dikenali sebagai kaedah kajian. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, metodologi kajian yang digunakan untuk kajian ini ialah melalui kajian kualitatif. Ia ini dilakukan berlandaskan kaedah penyelidikan dan maklumat dan melibatkan rujukan analisis dokumen. Kaedah ini adalah bertujuan untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang tertumpu pada pembacaan dan rujukan daripada kajian-kajian tersebut. Hasil kajian yang diperolehi dalam kajian ini selari dengan kajian yang merujuk pada bahan-bahan sekunder seperti jurnal, contohnya Muhammad Nazar Muhammad 1990, seterusnya Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Selain itu, kami juga menggunakan buku-buku seperti pengajian fiqh dan talian internet seperti di dalam web. Melalui metodologi kajian ini, lebih mudah kita untuk memperolehi dan mencapai segala objektif yang tersebut dalam kajian ini. Baiklah, konsep dan latar belakang kajian. Krisis kekeluargaan. Punca berlaku masalah adalah pengabaian tanggungjawab oleh ibu bapa, gagal menunaikan nafkah, ketidakadilan dalam berpoligami serta terjerat dalam hutang. Bagi membendung masalah ini, kita sebagai ahli keluarga perlulah menjalankan kerjasama erat antara pelbagai agensi yang ada di Malaysia ini seperti agensi kekeluargaan. Dari perspektif Islam, ibu bapa perlu menunjukkan contoh tauladan yang baik, yakni qudwah hasanah kepada anak-anak mereka. Tingkah laku moral. Definisinya adalah perangai, gerak-geri, kelakuan serta perbuatan yang melibatkan kegiatan motor seperti berjalan, berlari, bergerak, berinteraksi dan memberi respon atau tindak balas. Tingkah laku bermasalah konsepnya bertentangan dengan tingkah laku yang normal. Tingkah laku bermasalah terbagi kepada dua, iaitu positif dan negatif. Tingkah laku bermasalah positif adalah sikap ingin tahu, cepat belajar, proaktif dan pintar cerdas. Di sebaliknya, mempunyai negatif iaitu sikap destruktif dan sikap bergantung. Contoh untuk sifat destruktif adalah sikap seseorang yang suka memburukkan dirinya sendiri. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada langkah-langkah mengatasi krisis kekeluargaan dan tingkah laku era modernisasi. Yang pertama, hubungan sosial dan komunikasi dalam ahli keluarga. Ahli keluarga perlu bertanya pendapat anak-anak di setiap masa dan mengawal gerak-geri anak-anak di mana sahaja mereka berada. Yang kedua, memberi didikan yang sempurna kepada anak-anak sejak kecil lagi. Seperti contoh, ibu bapa perlu memberi didikan agama yang sempurna kepada anak-anak seperti menghantar di kelas pengajian Al-Quran, kelas-kelas tuition yang berkaitan dengan pendidikan dan kurikulum. Dan yang ketiga, ibu bapa perlu memberi sepenuh perhatian terhadap gerak-geri anak-anak sejak kecil lagi. Ibu bapa perlu memerhatikan di mana anak mereka berada di setiap masa dan perlu mengawal agar mereka tidak terlibat dengan masalah sosial seperti penagihan dadah, judi, arak dan sebagainya. Antara faktor
sistem krisis kekeluargaan serta tingkah laku era modernisasi. Yang pertama, kekurangan pengetahuan dan pendidikan yang berlatar belakangkan keagamaan serta terperangkap dalam kehidupan dan budaya sosial yang liar. Antara contoh budaya sosial yang liar adalah seperti penagihan dadah, mencuri, merompak, merogol dan sebagainya. Jadi pendidikan ini perlu diajar kepada anak-anak sejak mereka di bangku sekolah lagi. Kerana di usia awal anak-anak mereka mudah memahami. Yang kedua, tekanan bebanan kerja iaitu mencari rezeki yang halal untuk menyara keluarga. Jadi bila setengah ibu bapa mereka kekurangan sumber pendapatan. Jadi mereka perlu menyara keluarga. Jadi mereka perlu mencari kerja untuk menyara keluarga mereka. Yang ketiga, faktor luaran pula. Sebagai contoh, kadang-kadang ibu mertua mencampuri urusan rumah tangga anaknya secara negatif. Maksudnya, ibu mertua ni menyoal selidik lah berkaitan dengan anak mereka dan ibu bapa ni sibuk dalam mencampuri urusan rumah tangga anak mereka secara negatif. Maksudnya pandang serong kepada menantu, keluarga menantu dan sebagainya. Dan yang keempat, pengaruh oleh rakan di sekeliling yang menghasut ke arah kejahatan dan kemungkaran. Jadi dalam persahabatan kita perlu memilih rakan yang baik dan hindari dari rakan-rakan yang tidak baik supaya kita dapat mengelakkan dari berlaku perkara yang tidak diingini. Sekarang saya akan bertanya tentang implikasi dan kajian, implikasi dan cadangan daripada analisis dapatan kajian. Yang pertama ialah krisis kekeluargaan mengakibatkan terjadinya banyak kes perceraian. Kesannya anak-anak mula terabai daripada pemantauan ibu bapa dan menjadi seseorang yang kurang kasih sayang. Maka ibu bapa sepatutnya menangani masalah yang berlaku dalam rumah tangga kerana mereka punyai peranan yang penting untuk melahirkan keluarga bahagia. Seterusnya, hubungan antara ahli keluarga akan menjadi retak dan pecah belah. Kesannya sesebuah keluarga yang tidak mempunyai hubungan yang kukuh akan menjadi tidak harmoni dan aman. Oleh itu, ahli keluarga perlu saling memiliki sifat beransur dan hormat menghormati antara satu sama lain, terutamanya apabila berhadapan dengan masalah keluarga. Seterusnya adalah kekurangan komunikasi yang berkesan iaitu communication breakdown. Ibu bapa perlu mementingkan komunikasi dengan anak mereka sama ada dari segi mendengar, memahami dan membantu serta mendidik perkara yang betul dan yang salah. Maka, kekurangan komunikasi antara ibu bapa dengan anak mempengaruhi tingkah laku moral mereka. Kurangnya didikan dan penghayatan agama, ibu bapa memandang remeh terhadap perkara ini yang mengakibatkan anak-anak berasa bebas melakukan apa sahaja. Oleh itu, ibu bapa sewajarnya memberikan keperluan rohani daripada awal kepada mereka agar fahaman agama yang cetek dalam diri dapat membantu meningkatkan tingkah laku moral dalam era modernisasi. Okey, seterusnya ialah kesimpulan tajuk kami iaitu tentang sistem krisis kekeluargaan atau tingkah laku era modernisasi. Yang pertama, harapan penyelidik semoga kajian ini dapat membuka mata semua pihak, terutamanya dalam kalangan remaja serta ahli keluarga tentang betapa pentingnya keluarga dalam kehidupan seharian kita. Tanpa keluarga, kita tidak akan hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Yang kedua, dengan adanya sifat akhlak mahmudah dalam setiap diri anak-anak, maka lahirlah keluarga yang sentiasa dihiasi dengan kebahagiaan serta mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Akhir sekali, sentiasa menggalakkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam membangunkan program kesedaran tentang kepentingan mengawal tingkah laku moral dalam kalangan masyarakat era modernisasi, memandangkan ahli keluarga boleh menjadi institusi yang pertama dalam mendidik generasi anak muda tentang rasa tanggungjawab di dalam kelakuan tingkah laku moral tersebut. Baiklah, terusnya kita masuk kepada lampiran. Dalam kajian kami ini, kami melibatkan dua buah buku, iaitu yang pertama, Kamus Dewan Bahasa edisi keempat dan yang kedua, buku pengajian fiqh. Baiklah, itu sahaja pembentangan dari kami. Jadi kami memohon maaf jika terdapat kekurangan dan
dalam pembincangan kami ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kurang dan lemah itu datang daripada diri kami sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.